Alhamdulillah, selamat pagi semua. Sabah al-khair, sabah an-nur, insyaAllah. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada pada Sayyidul Ayyam, ya, hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan insyaAllah kita manfaatkan hari cuti, hujung minggu untuk negeri Johor ni, ya, untuk sama-sama kita melakukan amalan-amalan yang insya-Allah, ya, mendatangkan kebaikan, keberkatan kepada diri kita. Baik. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita sambung kepada tilawah 20 minit setiap pagi. Kita sambung pada pagi ini insya-Allah dengan muka surat yang ke-8, ya. Sekejap saya share sekejap, ya. Jadi yang pertama, marilah sama-sama kita beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, insyaAllah kita teruskan pada pagi ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa, ya, memberkati kehidupan kita dan menjadikan Al-Quran sebagai asas kepada kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azim raghbatina fil Qur'an waj'alhu nuran li basarina wa shifaan li sadrina wa dhihaban li hammina wa huznina. Allahumma zayyin bihi lisanina wa jammil bihi wajhina wa qawwi bihi jasadina wa thaqil bihi mizanina warzuqna haqqa tilawatih وقونا على طاعتك آناء الليل وآناء النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وآله الأخيار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang berusaha Direktor Prof. Dr. Ismail. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, insya-Allah kita sambung sesi ataupun siri program 20 minit tilawah Al-Quran pada pagi ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Dan kita sedekahkan, kita niatkan pahala surah Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada ibu dan ayah kita, pasangan kita, suami isteri, anak-anak kita, saudara mara kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita sambung dengan suratul Baqarah ayat yang ke-49 pada muka surat yang ke-8. Jadi muka surat yang ke-8 ni yang selalu saya sebut, tengok pada sebelah kiri Al-Quran, sebelah kanan muka surat yang ganjil, sebelah kiri muka surat yang genap. Baik, ya. Jadi kita sambung pada pagi ini insya-Allah dengan ayat yang ke-49. Jadi kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita mula ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Baik, kita berhenti pada kat sini ya. Okey. Jadi kita ambil balik perkataan yasumunakum. Ya. Yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Baik, kita ulang semula. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Ya, berhenti. Kena ulang balik. Ulang di sini. Yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Okey. Ini. Jadi perkataan dekat sini yang kena hati-hati adalah perkataan yudhabbihu. Ya, yudhabbihu. Ya, ada huruf ha yang pedas. Yudhabbihu. Ya. Yudhabbihuna abna'akum. Dia kena bunyi zal jangan sebut zai. Zal. Zal ni maksudnya kita punya lidah keluar sedikit. Kita punya lidah keluar sedikit daripada gigi. Ni pun wa iz. Wa iz. Jangan baca wa iz. Itu huruf zai. Ni huruf zal. Wa iz. Wa iz. Baik, sambung. Ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Hari ni banyak huruf zal. Ya, ni zal, wa iz. Ya, yang ni pun tadi zal. Di sini pun huruf zal. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Baik. Ayat 49 selesai. Kita masuk ayat yang ke-50. Kita tarik nafas. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. Semula ya. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا. Okay. Ya. Jadi ambil balik فَأَنْجَيْنَاكُمْ. Di sini ya.
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Baik, kita ulang balik. Sebelum tu kena perhatikan dekat sini ya. Faraq, huruf qaf ni dia mati, dia tanwin, dia sukun. Faraq ni maka kena baca dia dengan qalqalah. Faraq, faraqna. Satu. Dan huruf ghain, agh, wa aghraqna. Ya, yang ni ghain. Aghraqna. Jangan baca ak. Ak ni huruf kaf. Ini ghain. Ghain, agh. Ya? Tapi jangan baca qala-qala. Ya? Dia jangan baca huruf ghain ni, jangan kita lantunkan dia. Ya? Dia baca hanya sekadar kita matikan agh, wa agh. Ya? Wa aghraq. Qaf ni mati, qalqalah. Okey, semula. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا. Semula kat sini. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Okey, baik. Sambung. Ya, ayat yang ke-51. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. Ya, berhenti kat sini kalau nafas pendek lah. Ya, huruf ra kena tebalkan. Ro, arba'in. Jangan baca ar. Ya, ar. Baik, semula. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. Baik, maka kita ambil balik dekat summa sini ya. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. InsyaAllah ya, masih. Baik, sambung ayat yang ke-52. Okey, untuk ayat ni cuba kita baca dalam satu nafas sebab dia pendek ni, satu nafas. Baik, tarik nafas. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Cuma kena hati-hati dekat sinilah. Nun mati bertemu dengan huruf ba, iqlab. Ya, jadi pada huruf nun ni kan kita gantikan dia dengan mim yang kecil. Jangan baca mim jangan baca min ba. Tapi nun ni digantikan dengan mim yang ringan. Mim ba. Mim jangan baca min ba. Ya, nun ni kita bacakan dengan huruf mim, tapi mim tu yang ringan, yang nipis. Baik, semula. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Baik, sambung. Ayat yang ke-53. Yang ni pun insya-Allah cuba kita usahakan untuk
baca dalam satu nafas. Ya. Okey. Sambung ya. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya. Okey, semula lagi kita ulang lagi sekali. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Baik, sambung ayat yang ke-54. Ayat ni panjang ya. Baik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Okey, berhenti dekat sini. Ya. Jadi kita nak mula dekat mana? Ambil balik kat sini. Innakum ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Okay. Jadi kita ambil balik. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Sini ya. Okay. Jadi ulang balik. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat ni panjang, ada 3 baris. Ya, jadi kena tahu tempat mana kita nak berhenti dan tempat mana kita nak memulakan. Baik, kita ulang lagi sekali. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Jadi kita mula balik pada innakum. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Baik, ya, ambil balik fatubu. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Ya, maka kalau kita berhenti dekat sini, boleh ambil balik semula dekat sini. Faqtulu أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Baik, sambung. Innahu huwat tawwabur rahim. Rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Baik. Ya, selesai insya-Allah. Ya, cuma kena hati-hatilah. Faqtulu. Huruf qaf ni mati. Faqtulu anfusakum. Ya, faqtulu. Lagi yang lain-lain tu saya rasa insya-Allah ya, perkataannya tak susah untuk sebut. Baik, kita sambung ayat yang ke-55.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Berhenti sini. Ambil balik hatta. حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kita ulang lagi sekali. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Jahrah. Ra ni tebal Jahrah. Baik. Tengok balik kat sini Hatta. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Baik, insya-Allah sambung ayat yang ke-56. Kita baca dalam satu nafas lah. Pendek ayat ni insya-Allah. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Lagi sekali ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Baik. Jadi kita masuk ayat yang terakhir 57 insya-Allah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Berhenti di sini. Wassalwa. Salwa ni apa? Salwa ni adalah kita kata burung merpati. Baik. Kita ulang balik. Huruf za zallal. Ulang. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Ini pendek insya-Allah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Huruf ta, tayyib. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Baik, sambung. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Semula. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Baik, kita ulang balik ayat yang ke-57. Sekali lagi. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Sambung. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Berhenti. Tarik nafas. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ semula
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ya, Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita selesai membaca sehingga ayat yang ke-57. Baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita untuk pagi ini ada permintaan yang saya sebut pada semalam, ya, nak minta untuk hari Minggu, hari Jumaat dengan Sabtu kita tambah sedikit masa, lebih kurang 10 ataupun 15 minit untuk kita belajar hukum tajwid. Jadi pada pagi ni insya-Allah kita mula, dan kalau mungkin kalau tuan-tuan yang ada urusan tak apalah, tapi kalau yang nak teruskan untuk sesi yang kedua ni 10 hingga 20 minit kita belajar hukum tajwid. Dan insya-Allah pada pagi ni kita nak mulakan dengan hukum nun mati, hukum nun mati dan juga tanwin. Nun yang mati, nun mati ni maksudnya nun, huruf nun, huruf nun yang tanda matilah, nun sakinah, ataupun huruf ataupun tanwin. So tanwin ni tu baris, dua baris di hadapan, dua baris di atas, dua baris di bawah dengan dua baris di hadapan. Tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin. Baik. Nun sakinah ataupun tanwin, nun yang mati, dan tanwin ni sebenarnya apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada yang kata 28, ada yang kata 29 huruf. Iaitu huruf daripada huruf alif sampailah yang terakhir. Maka nun yang mati ataupun tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dia ada 4 hukum. Ada 4 hukum. 4 hukum. Baik. Jadi pada pagi ini kita ambil hukum yang pertama, iaitulah namanya izhar halqi. Izhar halqi. Nanti kalau ada soalan sebagainya boleh chat ataupun boleh tanya direct lah. Kalau nak tambah ada yang tak jelas, insya-Allah. Baik. Izhar halqi. Ini hukum yang pertama. Baik, apa maksud izhar? Izhar, alif, zad, ha, alif, ra. Izhar. Di bahasa Melayu kita kata zahir. Zahir. Jadi izhar ni maksudnya jelas ataupun nyata. Halqi, halqi maksudnya halqum. Dia jadi huruf-huruf dia ni, huruf-huruf izhar halqi ni dia berada di sekitar halqum. Halqum ni lebih kurang dengan kerongkong lah. Kerongkong. Jadi huruf-hurufnya ni berada di sekitar halqum ataupun kerongkong. Sebab tu namanya izhar halqi. Baik. Apa huruf dia? Huruf dia kalau kita tengok ada 6. Saya kecilkan sikitlah. Ada 6. Hamzah, hamzah, ha, ain, ha, ghain dengan kha.
Ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini 6 huruf, ya, huruf hijaiyah apabila bertemu dengan nun yang mati, nun sakinah dan juga bertemu dengan tanwin, maka dinamakan sebagai izhar halqi. Baik, itu nama dia. Baik, cuma hari ini kita kena jelas di macam mana cara nak menyebutnya. Maka cara bacaannya ataupun cara sebutnya adalah kena baca dengan jelas. Jelas, nyata dan tak boleh panjang. Tak boleh panjang. Jadi ada yang kata kat sini tak boleh dengung. Tapi kita kena faham bahawa huruf nun ni hurufnya, dia punya sifat huruf dia bila kita baca dia ada dengung. Kan? An nun ni nun dia ada dengung. Cuma baca dengan jelas dan tak boleh panjang. Nun dengan mim ni kan, nak kenal tempat huruf dia, cuba kita picit hidung, sebut. Memang susah sebab dia memang dia punya sifatnya adalah dengung. Kalau kita picit hidung kemudian sebut, memang tak boleh. Sebab dia dengung ni memang hidung kena dia kena ada rongga supaya dia boleh keluar angin. Itu sifat huruf nun, dia berdengung. Cuma dalam hukum izhar tak boleh baca dengan panjang. Kena bacaan tu kena jelas, kena nyata dan tak boleh panjang. Okey, baik. Kita tengok contoh-contoh. Ya, kita ambil beberapa contoh. Saya bagi dekat sini 2 kategori contoh lah. Satu yang nun yang sakinah, mati. Yang kedua tanwin. Okay, cuba tengok ya. Yang pertama. Okay, yang pertama. Ni boleh baca sama-sama lah. Ikut kan. Okay, yang ni nun sakinah, nun yang mati bertemu dengan huruf hamzah. Kan? Ni huruf hamzah. Dia masuklah kategori huruf izhar halqi. Jadi nak baca macam mana? An akuna. Jangan baca an akuna. Tu dah baca, dah panjang dah. Kan? Dia tak boleh, dia kena baca dengan jelas dan nyata, tak boleh panjang. An akuna. Okay, satu lagi antara kesalahan yang ramai kita lakukan adalah dia ada saktah. So ramai yang kadang-kadang tu dia semasa baca dia buat saktah. Saktah ni dia berhenti. An akuna, tak boleh. Dia kena baca sambung. An akuna. Tak boleh akuna, tak boleh. Dia kena terus sambung. Okey, yang ni pula untuk tanwin, ya. Lepas tanwin ni ada huruf hamzah. Azabun alim. Jelas ya. Azabun alim. Dia tak boleh panjang. Dekat bun ni. Azabun alim. Okey. Yang kedua, huruf ha. Ya, huruf ha. Ha juga salah satu daripada huruf izhar. Okey, ni ya. Okey, tengok. Yang sini saya bagi contoh, ya, dia 2 perkataan ni. 2 perkataan. An satu perkataan, akuna satu perkataan. Okay. Yang ni kita ambil contoh nun mati,
bertemu dengan huruf ha tapi dalam satu perkataan. Ya. Okay. Ruziqu minha, ruziqu minha, minha, minha. Jangan baca minha. Tak boleh ya. Sama juga dengan ni. Yang ni contoh kita tanwin ya, bertemu dengan huruf ha tapi dalam dua perkataan. Salamun satu perkataan, hiya satu kalimah dan dalam dua kalimah. Jadi nak baca dia macam mana? Salamun hiya, salamun hiya. Salamun hiya. Jangan baca salamun hiya. Sebab kita nak bagi sedap kan. Salamun hiya. Tak boleh. Dia kena baca secara jelas, nyata dan tak boleh panjang. Salamun hiya. Salamun hiya. Ya, baik. Itu contoh tanwin dia bertemu dengan huruf ha. Okey, huruf yang ketiga adalah huruf ain. Ain. Ya, huruf ain. Baik. Yang ini saya bagi contoh nun yang mati, nun sakinah bertemu dengan huruf ain dalam satu kalimah. Allati an'amtu, an'amtu. Ya. Allati an'amtu. Tak boleh baca allati an'amtu. Itu salah. Ya, yang betul an'amtu. Allati an'amtu. Yang ni tanwin ya, bertemu dengan huruf ain. Azabun azim. Dia terus kita baca jelas dan nyata. Azabun azim. Okey. Huruf ha. Ya, ha. Okey, ni nun yang mati bertemu dengan huruf ha, pedas. Wa man haulaha, wa man haulaha. Dia baca secara sambung terus. Jangan ada saktah dekat man ni. Ya. Wa man haulaha, wa man haulaha. Baik. Sama juga yang ni tanwin bertemu dengan huruf ha. Ahadin hatta, ahadin hatta, ahadin hatta. Ya. Baik. Boleh. Terus. InsyaAllah ini mudah ya untuk kita faham. Huruf ghain. Ya, huruf ghain. Agh, agh, ghain. Baik. Nun yang mati bertemu dengan huruf ghain. Ya. Okey, cuba perhatikan. Di sini adalah tanda syiddah ataupun sabdu. Ya. Kadang-kadang ada yang tersalah baca. Ya. Kalau dia punya tanda atas syiddah ni, atas sabdu ni, tanda di atas itu baca ma lah, a lah kan, ataupun ma sebagainya. Tapi kalau kita nampak dia bergaris di bawah, ni baca bawah tau, ni kat sini ya, min, ni baca baris bawah. Sebab mungkin kadang-kadang kita nampak ya, dia ada tanda syiddah ni kan, letak baris di bawah, kita kata ni pun man, salah, ini baris bawah ya. Okey, ini min ghillin, min ghillin. Nun ni jelas. Min ghillin, min ghillin. Yang ni pun sama juga. Ya. Qaulan ghaira. Jadi ada orang tanya,
Ni yang ni selepas ada tanda baris ni ada huruf alif. Okey. Dia punya kaedah dia adalah kita tak baca, kita tak ambil kira huruf yang tak ada baris. Kita ambil kira selepas tanwin ni huruf yang ada baris. Inilah. Jadi qawlan ghairal ladzi qawlan ghairal ladzi qawlan ghairal ladzi. Jangan baca qawlan ghairal ladzi. Tak boleh. Qawlan ghairal ladzi qawlan ghairal ladzi. Dan huruf yang terakhir huruf kha. 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 Baik. Yang ni nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf kha. Min khalaq. Min khalaq. Jangan baca min khalaq. Dia ada sakinah. Okey, dia ada sakta. Min khalaq. Kalau baca macam tu salah. Sebab itu ada sakta. Jadi kita baca sambung. Min khalaq. Min khalaq. Sama juga dengan kat sini. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Qiradatan khasiin. Qiradatan khasiin. Qiradatan ni maksudnya kera. Khasiin ni kera yang dihina. Qiradatan khasiin. Itu untuk hari ini kita belajar mengenai hukum izhar halqi. Ada 6 huruf. Huruf alif, huruf hamzah, huruf ha, kemudian huruf ain, huruf ha, ghain dengan kha. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan pada pagi ini? Kalau nak chat ke boleh jelas Okey, insya-Allah nampak tak ada soalan jadi insya-Allah mudah-mudahan ni besok kita sambung pula kepada huruf hukum yang kedua, hukum nun mati dan tanwin yang kedua, iaitulah idgham. Idgham. Dia ada 2 jenis, ma'al gunnah dengan bila gunnah. Baik, saya rasa itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ia membawa kebaikan kepada kita bersama. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.